Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam PKP. Sekali lagi kita bertemu dalam kelas matematik bersama Cikgu Papa. Belajar, faham dan ulang. Okey, so untuk hari ini, kita sambung lagi tajuk yang sama iaitu tajuk penjelmaan. Kemudian hasil pembelajaran hari ini masih lagi sama, menghuraikan gabungan dua penjelmaan bagi objek dan imej yang diberi. Cuma hari ini kita nak lebih fokus kepada kaedah huraian penjelmaan itu sendiri dan saya akan terus kepada detail macam mana nak tentukan titik ataupun pusat putaran. Sebab untuk menghuraikan putaran ni kita kena tahu kaedah macam mana nak tentukan pusat putaran itu sendiri. So kita teruskan dengan huraian penjelmaan. Dekat sini ada 4 jenis penjelmaan yang saya dah nyatakan macam mana dia punya huraiannya. Jadi huraian bagi translasi, kalau kita tengok dekat sini, yang ni simple je. Translasi XY. XY ni biasanya anak-anak murid semua tahulah kan. XY ni adalah notasi pergerakan lah. So translasi boleh dapat 1 markah. Nyatakan notasi pergerakannya, maknanya pergerakan X dia positif ke negatif dan kemudian pergerakan Y dia positif negatif. Yang ini saya rasa semua dah tahu dah. Sebab semua dah belajar tingkatan 3. Semua ni ulang kaji saja. Kemudian pantulan. Pantulan pun 2 markah. Bila kita hurai pantulan, kita tak boleh nyatakan pantulan saja. Dia mesti nyatakan pantulan pada garis X sama dengan A. A ni pun boleh ubah lah. Maknanya mungkin X sama dengan 3. Mungkin X sama dengan 5. Mungkin X sama dengan negatif 7. Mungkin X sama dengan 9. Ataupun Y. Y sama dengan 5. Y sama dengan 11. Y sama dengan 4 contoh. Ini semua adalah paksi pantulan ataupun garis pantulan kita panggil. Ataupun mungkin X sama dengan Y ataupun X sama dengan negatif Y. Ini pun saya dah pernah nyatakan pada pertemuan sebelum ni. Dan untuk putaran, putaran ni lah yang menyumbang 3 markah ni yang saya cerita sebelum ni. So putaran dia punya huraian dia begini. Putaran 90 ataupun 180 darjah. Biasanya itu je. Dia tak ada, jarang sekali lah kalau kita jumpa 270 darjah tu jarang. Sangat jarang. Biasanya 90 darjah ataupun 180 darjah. Lepas tu ikut ataupun lawan arah jam. Ini perlu dinyatakan. Maknanya putaran saja 1 markah. Ikut 90 darjah ataupun 180 darjah ikut atau lawan arah jam ni 1 lagi markah. Kemudian pada pusat, nyatakan koordinat pusat putaran tu. Apa koordinat pusat putaran? Yang ini yang kita nak cerita lepas ni. Sorry, terkeluar pula. Yang ni yang kita nak cerita lepas ni. Macam mana kita nak tentukan pusat putaran itu. Yang ni pembesaran lah. Pembesaran 1 markah dengan faktor skala A. Faktor skala A ni berapa kali dibesarkan. Maknanya kalau dia dibesarkan, still nama dia pembesaran lah. Dengan faktor skala berapa? 2, 3, 4 dan seterusnya. Ataupun mungkin saiz imejnya tu lebih kecil daripada objek. Masih lagi pembesaran. Cuma bezanya, dia punya faktor skala akan jadi dalam bentuk pecahan. Maknanya 1/2 mungkin. 1/3. Tapi yang saiz imej lebih kecil ni jarang jugalah dinyatakan. So saya maklumkan saja di sini, seandainya keluar soalan di mana imejnya lebih kecil daripada objek, maka faktor skalanya mesti dalam bentuk pecahan. Dan satu lagi markah untuk pembesaran ialah pusat pembesaran. So pada pusat, nyatakan koordinat pusat pembesaran. Yang ini pun saya dah tunjukkan dalam pertemuan yang sebelum ni. So kita lanjut kepada kaedah nak menentukan pusat putaran itu. Di sini saya dah sediakan soalannya di sini. Kalau kita tengok dekat sini, ada 3 imej. Kita terus kepada soalan ataupun contoh soalan di sini.
Diberi bahawa segi 4 KLMN ialah imej bagi segi 4 ABCD di bawah gabungan penjelmaan PQ. Huraikan selengkapnya penjelmaan PQ, penjelmaan P dan penjelmaan Q. Dia bagi 3. Okey, seperti yang saya nyatakan sebelum ni. Langkah yang pertama buat apa? Mesti labelkan dulu. Kita kena labelkan dulu supaya kita tahu siapa objek, siapa imej selepas satu penjelmaan, siapa imej selepas 2 kali penjelmaan, iaitu objek A prime dan A double prime. Okay, so untuk mengetahui itu, seperti yang saya nyatakan sebelum ni, kita kena baca soalan dengan teliti. Diberi bahawa segi 4 KLMN ialah imej. Nampak? Sekali lagi. Diberi bahawa segi 4 KLMN ialah imej. So, kalau imej ada 2 saja. Sama ada A prime ataupun A double prime. Habiskan soalan. Diberi bahawa segi 4 KLMN ialah imej bagi segi 4 ABCD. Okey, habis. Satu ayat. Di bawah gabungan penjelmaan. Jadi, kalau dia kata KLMN itu ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan penjelmaan PQ, maknanya dia adalah A double prime. So, KLMN yang ni. KLMN yang ini adalah A double prime. So, kita terus tanda A double prime kat situ. Perlu tanda untuk kita tahu. Okey? Yang mana imej akhir. Inilah imej akhir. Okay. Jadi, of course, ABCD ialah objek. So, kita tanda terus objek kat sini. Supaya kita tahu di mana pergerakan pertama dan pergerakan kedua penjelmaan tersebut. Okay. So, yang tinggal ini adalah A prime. Nampak? So, penting bagi kita, bagi kamu untuk labelkan ketiga-tiga imej ni. Okay. Bila dah label, baru kita senang nak huraikan. Okay. Dia nak suruh huraikan penjelmaan PQ. Ingat lagi, penjelmaan PQ kita akan jelmakan yang mana dulu? P dulu atau Q dulu? Yes, Q dahulu. Jadi, A kepada A prime ni adalah penjelmaan Q. Okay. Inilah penjelmaan Q. Dan, untuk kita kenal pasti penjelmaan Q ni apa? Adakah ia translasi? Adakah ia pantulan? Adakah ia putaran ataupun besaran? Kita kena kenal pasti ciri-ciri dia. Seperti mana yang saya pernah nyatakan sebelum ni. Jadi, A kepada A prime ni nyata dan jelas ciri-ciri dia adalah putaran. Okay, so saya tak nak buang masa kat sini. Saya nak tunjuk macam mana kaedah untuk menguraikan putaran, penjelmaan putaran. Jadi, ini memang putaran CB. Tengok satu sisi je untuk sebelum kita pergi. Tengok, CB ni melintang. Seperti mana saya kata, pilih satu sisi yang sama ada dia selari dengan paksi X ataupun dia selari dengan paksi Y. Supaya kita senang nak tengok dia punya penjelmaan apa, perubahan dia apa. Okay, so di CB ni kalau yang sepadan dengan dia, dalam imej A prime ni adalah HG ni. Okay, nampak? So, daripada melintang, dia pergi tegak. Of course, dia adalah putaran. Okay. So, Q itu adalah putaran. Kita tanda dulu putaran. Kita jawab dulu. Q adalah putaran. Dah dapat satu markah. Sekarang ni kita nak dapat markah penuh ni untuk huraian bagi penjelmaan putaran ni. Dan nak dapat markah penuh, yang penting kita kena tahu dia pusing tu 90 darjah ke, dia putar tu 90 darjah ke, 180 darjah ke, ikut arah jam ke, lawan jam ke, pusat tu semua kita kena tahu. Jadi ni kita nak fokus hari ni untuk dapatkan pusat tu. Okay, so daripada melintang pergi menegak. Nampak tak? CB melintang, HG menegak. Okay, nampak tak? Lepas tu HG berada di sebelah kanan sedikit. Nampak tak? Dia berada di sebelah kanan. Maknanya dia adalah putaran ikut arah jam. Salah. So, berapa darjah? Melintang pergi menegak? Of course, 90 darjah. Itu saja. Kalau dia melintang, sisi yang sepadan dia pun melintang. Maknanya sudut dia
180 darjah. Jadi yang ni 90 darjah. Dah dapat 2 markah dah kat situ. Baik, cabaran dia dekat sinilah. Kat sini cabaran dia. Kita nak tentukan pusat putaran ni. Kat mana pusat putaran dia? Kalau diberi huraian dan kita disuruh untuk kita lukis imej, kita boleh guna kaedah yang kipas tu untuk kita kenal pasti. Sekarang ni kita tak tahu pusat putaran kat mana. Jadi kipasnya tu pun kita tak nampak kat mana. Jadi kita nak tentukan pusat ni macam mana. Okay. So ikut saya. Okay. Ikut saya. Buat satu persatu, step by step, langkah demi langkah macam mana kita nak menentukan pusat putaran. Yang pertama, kita sambungkan sisi yang sepadan. Kita sambungkan bucu yang sepadan daripada objek dengan imej. So objek A, imej A prime. Saya ambil bucu yang paling hampir ni lah. Yang sepadan yang paling hampir ni. Okay. D dengan I ni. So kita sambungkan dia. Kita sambungkan dia. Okay. Sambungkan dia. Nampak? Sambungkan dulu. Okay. Bila kita dah sambung, kita boleh lihat garis yang menyambungkan D dengan I ni, dia mencangkum 3 kotak ni. 1, 2, 3. Nampak tak? 3 kotak ni. Okay, so saya boleh gambarkan 3 kotak tu. Macam tu. Nampak tak? Dia ada warna pink sikit. Nampak? Nampak? Okay, saya tak nak buat dia terang sangat. Nanti takut mengganggu gambar. Okay. Sekarang ni, untuk kita tentukan pusat, kita mesti buat satu garis yang berserenjang dengan garis DI ni. Ni tadi kita dah sambung. Kita kena buat satu garis yang berserenjang dengan DI ni. So, apa garis yang berserenjang dengan DI ni? Kita pergi kepada kotak ni. Kotak dia 3 kotak juga. Jarak dia mesti 3 kotak. Kalau kita nak cari yang serenjang dengan ni sengit. Jadi, kalau kita nak cari yang serenjang dengan dia agak sukar. So, rujukan kita untuk dapatkan yang serenjang sebenarnya senang je. Kita tengok kotak yang warna pink ni. Kotak yang warna pink ni melintang kan? So, bila serenjang, dia mesti menegak. Dan dia mesti di tengah-tengah. Jadi, kotak yang warna pink ni, tentukan kotak ni je dulu, senang. Kotak yang warna pink ni, bila ditegakkan, dia ada kat sini. 3 kotak ni. Dia mesti bentuk tambah. Nampak tak? Dia bentuk tambah. So, dia mesti macam ni. Nampak tak? Ni, kotak ni tadi. Sekarang tegak. Barulah kita boleh lukis garis yang serenjang dengan DI ni. Mana garis yang serenjang? Daripada bucu ni ke bucu ni. Nampak? Nampak tak? Okey. Mana dia? K. Ni. Nampak? Jadi ni lah dia punya kemuncak dia. Di hujung ni, okey. Q. Ni. Ni, di hujung ni. Q pula. Ni saya punya ni. Okey, hujung ni tanda 1 titik. Hujung ni pun tanda 1 titik. Sekejap Okey, nampak? Jadi, bila dah tanda 2 titik ni, kita dah semakin hampir dengan jawapan ataupun pusat putaran. Jawapan bagi pusat putaran adalah salah satu daripada 2 titik ni. Jadi, bila kita tengok gambar ni, jelaslah takkanlah pusat putaran kat sini. Sedangkan imej dia dekat sini, objek kat sini. Of course, pusat putaran dia di sini. Jadi, pusat putaran dia -3, 1.
Okey. Pusat putaran negatif 3, 1. Dah habis untuk putaran. So, beginilah kaedah untuk menentukan pusat putaran. Baik. So, memang saya buat video ni khas untuk menentukan pusat putaran ni saja, dan selain itu, saya nak perkukuhkan lagi latihan ataupun contoh lain untuk tajuk huraian ini. Okey. So, kita boleh teruskan. Okey. Untuk pembesaran pula, yang ni pembesaran lah. Of course, pembesaran. Tulis jawapan pembesaran. Okey. Pembesaran di situ. Dengan faktor skala berapa? Masih lagi kita tengok sisi yang senang ni je, yang tegak ni. Ni 2. Ni 4. So, 2 kali berapa? 4. 2 kali 2. So, pembesaran dengan faktor skala 2. Okey, senang kan? Kemudian, kita nak tentukan pusat putaran. Pusat putaran, kita sambung aja titik yang sepadan. Okey, N dengan I. Sambung. Mudah. F dengan apa? Dengan K. Sambung. G dengan apa? Dengan L. Sambung. Nampak? Sekarang kita tengok di manakah persilangan ketiga-tiga garis ni. Mana persilangan dia? Nampak? Negatif 3, negatif 2. So, itulah pusat pembesaran dia. So, huraian untuk pembesaran dia itu. Okey, jelas? So, P adalah pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat negatif 3, 2. Kemudian, Q adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 3, 1. Habis. Okey? So, sehingga di situ saja. Kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Harap anda semua boleh jawab, boleh buat. Kalau dah faham, apa? Ulang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini daripada Cikgu Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.